Kenapa kita nak tahu tentang Nabi SAW? Ialah kerana Nabi SAW ialah wasilah yang penting dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak sambung lagi perbincangan kita tentang poin itu setelah kita berhenti pada bulan lepas pada perkataan musannif wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana limpah taufik inayahnya Allah Ta'ala kurniakan kita kesempatan pada malam ni untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kita di dalam kitab Jauharul Munazzam pada menerangkan keistimewaan Rasulullah Azam sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi pada fasal yang pertama, pada poin yang pertama daripada fasal ini, iaitulah berkenaan dengan kepentingan mengetahui keistimewaan Rasulullah. Dan kata pengarang, di antara sebab yang kenapa kita nak tahu tentang Nabi SAW ialah kerana Nabi SAW ialah wasilah yang penting dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak sambung lagi perbincangan kita tentang poin itu setelah kita berhenti pada bulan lepas pada perkataan musannif wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Pengarang membawa ayat Al-Quran yang menyatakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berbekal. Kan, wa tazawwadu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekalan ialah apa? Ketakwaan. Maksudnya apa? Allah Taala suruh kita bekal. Kita ni membawa bekal untuk mana tuan-tuan? Untuk kita pergi bermusafir. Dan tempat tujuan kita mana? Tempat tujuan kita akhirat. Okey, itulah tempat tujuan kita yang hakiki, iaitulah meniti jalan-jalan menuju akhirat. Maka bekalan yang sebaik-baiknya ialah ketakwaan. Fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan Allah Taala akhir ayat tu dengan apa? Dengan dan bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan orang-orang yang berakal ni dengan apa? Dengan arahan untuk bertakwa. Sebab apa? Sebab orang yang berakal sahaja yang akan fikir jauh ke depan. Kan? Kalau tuan-tuan main chess kan, orang yang berjaya ni siapa? Orang yang boleh predict 4-5 step ke hadapan. Betul? Orang yang biasa dia tengok apa yang dia nampak je. Kalau saya gerak ni okey lah kot. Tapi orang yang mahir, expert, chess master, dia akan tengok setiap biji catur itu, dia akan predict 4-5 possibilities dan 4-5 step ke hadapan. Maka orang yang bertakwa sama. Possibilities di hari akhirat ni hanya ada 2, syurga atau neraka. Itu je. Kan? Dia tak ada pilihan yang lain. Kalau ada pilihan yang lain, okey. Macam kita kan, malam ni nak makan mana? Oh, berlambak. Buka aja Food Panda tu, buka aja Grab tu, Masya Allah kan. Pilihan, kalau kita tak nak keluar lah. Pilihan di hujung jari. Tapi di akhirat tak ada pilihan. Sama ada awak masuk syurga atau neraka. Kalau tak masuk syurga, masuk neraka. Kalau tak masuk neraka, syurga lah. Kan? Jadi orang yang cerdik, dia akan prepare
untuk diri dia masuk ke dalam syurga. Baik, jadi sambungan daripada perbahasan itu, kata pengarang, Bismillahirrahmanirrahim, qala Syekhuna al-musannifu hafizahullah, Syekh Ibrahim Masran Al-Banjari hafizahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, wa qala, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yuridul mar'u an yu'ta munahu wa ya'ballahu illa ma arada. Yaqulul mar'u faidati wa mali wa taqwallahi afdalu mastafada. Artinya, berkehendak setiap orang bahawa dia kabulkan setiap keinginannya. Dan semua orang nak apa yang dia minta dapat. Kalau boleh, ya Allah bagi saya pung, masuk duit dalam bank 30 juta. Kan, contohlah. Betul? Semua orang nak apa yang dia nak dapat. Kalau boleh nak dapat terus. Kalau boleh sebelum ni, niat je dapat teruslah kan. Okey. Sedangkan Allah enggan memberi melainkan barang yang dia kehendaki. Kita tak dapat, tuan-tuan, apa yang kita nak. Kita dapat apa yang Allah Ta'ala nak. Kalau kita dapat apa yang kita nak, maksudnya itulah yang Allah Ta'ala nak. Itu sahaja. Buktinya apa? Buktinya banyak benda kita nak tak dapat. Betul? Kita bahas dalam ilmu akidah kan. Kalau kita betul ada kudrah, maka semua benda yang kita buat, kita dapat. Tapi ada benda yang kita buat dapat, ada benda yang tak buat tak dapat. Maksudnya apa? Maksudnya, kuasa kita tu tak memberi kesan apa-apa. Tak ada efek apa-apa. Yang ada kesan hanyalah apa kuasa Allah dan juga segala takdir-takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang tidak kecewa ialah apa? Orang yang mana menyerahkan. Kan? Menyerahkan taslim. Kan? Hati dia taslim dengan apa saja yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala nak, itulah yang saya nak. Saya tak kisahlah. Okey. Kalau kita nak benda lain, tiba-tiba tak dapat, Allah Taala nak kita benda lain, ya khalas. Kan? Hati dia tak memberontak. Maka dia tak akan terseksa. Manusia terseksa kenapa? Sebab dia nak juga memaksa apa yang dia nak tu, sehingga menyebabkan dia tak bahagia. Kan? Dia nak A, Allah Taala bagi B. Khalas. Hiduplah dengan B tu. Kan? Ini bahasa secara umum lah. Mungkin ada sebahagian orang dia perlu tengok kepada kehidupan masing-masing, kena lihat kepada syariat dan sebagainya. Ni jangan jadikan poin untuk orang dizalimi atau menzalimi diri sendiri dan membiarkan diri terus dizalimi. Itu bukan macam tu. Kan? Nanti ada orang kata, oh ni ustaz ni ajar supaya kalau kita kena seksa pun terima je lah. Tak, saya tak ajar macam tu. Okay? Cuma kita nak bagi tahu kebanyakan orang benda yang Allah Ta'ala dah bagi pun tak reda juga. Kan? Betul? Allah Ta'ala dah bagi kita keselesaan itu ini. Oh kita nak yang lain pula. Oh saya tak nak yang ni, saya nak yang ni. Saya tak nak. Betul? Akhirnya kita tak akan bahagia dengan kehidupan. Dan kita akan sentiasa memberontak dengan Allah Ta'ala. Itu masalah manusia. Baik. Berkata seseorang, ini harta dan hasil usahaku, sedangkan takwa kepada Allah adalah sebaik-baik yang dihasilkan. Dan telah berkata Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu, wa tazawwadi taqwa fa illam tastati' fa minas salati 'ala an-nabi tazawwadi. Salla alaihi inna salata, salla alaihi Allahi inna salata man salla alaihi dakhiratun lam tanfadi. Okey, kata Imam Busiri apa dia? Dan jadikanlah takwa sebagai bekal. Kan sebelum ni kita dah sebut tadi, kan Allah Taala suruh kita jadikan bekal. Ketakwaan ni jadikan bekalan kita. Maka kalau tak boleh nak jadikan bekal, kata Imam Busiri, maka jika engkau tidak mampu melakukannya, susah. Takwa ni bukan benda senang. Kalau senang, maka tak perlulah khatib ingatkan tiap-tiap minggu. Tetapi sebab susah, maka dia kata apa? Maka jadikanlah selawat itu sebagai bekal. Semoga rahmat Allah tercurah atasnya, atas Nabi SAW, kerana sesungguhnya orang yang membacakan selawat ke atas baginda SAW akan mendapat simpanan pahala yang tidak akan habis. Tuan-tuan, dia punya logik dia macam ni je. Yang ni selalu para ulama kata. Kenapa para ulama kata selawat ni pahala dia besar? Kenapa ulama sentiasa banyakkan selawat kepada Nabi kan, terutama hari Jumaat? Kenapa? Bukan tak ada amalan lain yang lebih bagus, ada. Kita nak
nak seluruh kehidupan kita dengan la ilaha illallah, itu pun afdalu zikri. Kan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah kan. Jadi seluruh kehidupan kita dengan la ilaha illallah. Boleh? Ya silakan, tak ada masalah. Ataupun saya tak nak selawat-selawat sangat Ustaz, saya nak baca Quran. Okey, ya silakan. Memang ada ulama yang zikirnya ialah selawat. Kan wirid dia tu baca Quran. Wirid dia ialah baca Quran. Kan? Wirid dia ialah baca Quran. Sehari 10 juzuk, sehari 5 juzuk kan, baca Quran. Jadi kan aurat dia. Tapi ada orang dia rasa saya lebih selesa baca selawat kepada Nabi SAW. Ya, khalas. Kan terpulang kepada preference masing-masing. Orang masing-masing dia ada dia punya apa? Allah Taala jadikan orang ni berencam lah tuan-tuan. Okey, tu mudah cerita lah. Jadi kita kena tahu kita ni sesuai yang macam mana. Kan? Kita ni cenderung hati kita tu macam mana. Yang penting beramal lah. Yang penting beramal. Cuma nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kalau orang tu menghabiskan seluruh kehidupan dia dengan selawat pun tidak ada masalah. Sebab apa? Kata para ulama, dan ini dikuatkan dengan hadis Nabi SAW. Kalau orang tu selawat kepada Nabi SAW, tak payah kata banyak-banyak. Kan? Tak payah kata banyak-banyak. Cukup sekali saja dia selawat kepada Nabi SAW. Di dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawasanya Allah akan berselawat kepada dia. Betul tak? Sekali kita selawat kepada Nabi, Allah akan berselawat berapa kali? 10. Kita semua tahu. Kan? Kita semua tahu. Baik, tuan-tuan tak payah 10 lah. Kan? Tak payah 10. Kata para ulama tak payah 10 pun selawat Allah kat kita. Cukup satu. Satu sahaja selawat. Selawat ni apa maksud dia? Kalau daripada Allah maksudnya apa? Rahmah. Kalau daripada Allah maksudnya apa? Rahmat. Daripada malaikat maksudnya memohon keampunan. Jadi kalau Allah Ta'ala selawat kepada kita sekali saja pun sudah mencukupi untuk memasukkan kita ke dalam syurga. Selesai. Sekali saja selawat Allah dah dapat menghapuskan semua dosa-dosa kita. Cukup dengan sekali saja pandangan rahmat Allah Ta'ala ke atas kita, dah selesai. Habis, hilang semua dosa-dosa kita. Bayangkan kalau 10. Bayangkanlah kalau 10. Bayangkanlah kalau lebih lagi. Setiap hari kita selawat kepada Nabi berapa kali. Sebab tu kita tak pelik kenapa orang yang banyak selawat kepada Nabi, Allah Ta'ala agungkan dia orang. Kan apa sahaja hajat-hajat dia orang, Allah Ta'ala kurniakan, Allah Ta'ala muliakan dia orang. Kan kita tengok ahli salawat, Allah Ta'ala muliakan dia orang ni. Kan dia orang yang paling banyak selawat antaranya ialah apa? Ulama-ulama hadis. Sebab tu kita tengok ulama-ulama hadis ni Allah Ta'ala muliakan. Setiap hadis Nabi tu dia orang selawat kepada Nabi SAW consistently. Tiap-tiap hari mengajar hadis Nabi, tiap-tiap hari lah selawat kepada Nabi SAW berapa banyak kali. Subhanallah. Jadi sebab itu, kalau tak boleh nak buat benda lain. Saya benda lain tak larang lah Ustaz. Nak solat banyak-banyak, lutut sakit. Kan? Lutut sakit. Kan? Mengantuk, nak bangun-bangun malam ni payah sikit Ustaz lah, mengantuk lah. Okay? Jadi nak buat apa? Banyakkan selawat. Kan? Kita sambil driving pun boleh selawat tuan-tuan. Kan? Sambil driving kita nak pergi travel mana-mana on the way, kita tadi kan tengah hari nak pergi kenduri, nak pergi kedai makan ni, kita daripada rumah nak datang masjid, dari masjid nak balik rumah, selawat. Kan? Selawat. Tak ada buat benda apa, selawat. Selawat. Konsisten kan. Yang bekerja pun kan, dalam jam, pagi-pagi nak pergi kerja. Kan? Jam kan. Kadang-kadang sampai sejam jam. Sejam tu kita boleh habis beribu-ribu selawat. Kan? Beribu-ribu selawat kita boleh habis. Dengan itu juga insya-Allah kita dapat ketenangan sambil drive, kita dapat banyak mudahkan urusan kita hari tersebut. Allah Ta'ala Allah Ta'ala mudahkan urusan-urusan kerja kita, hajat-hajat kita ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Sebab banyak kelebihan dia. Tapi semua itu pun ialah bekal kita untuk akhirat, bukan sekadar dunia tetapi bekal untuk akhirat juga. Maka jangan lupalah. Itu Imam Busiri punya nasihat. Baik, kemudian dia kata telah berkata Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu ta'ala anhu, alamatu hubbillah hubbul Quran, wa alamatul hubbil Quran hubbun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa alamatu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah, wa alamatu hubbillah wa hubbil Quran wa hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hubbus sunnah hubbul akhirah, wa alamatu hubbil akhirah ay yuhibba nafsah, wa alamatu hubbi nafsihi ay yabghadha ad-dunya, wa alamatul bughdid dunya alla ya'khudha minha illa zad wal bulughah. Artinya tanda-tanda mencintai Allah itu ialah mencintakan Al-Quran. Dan tanda-tanda mencintai Al-Quran itu ialah cintakan Nabi Muhammad SAW. Jadi apa tanda orang yang mencintai Allah ialah dia sentiasa baca Quran. Kan? Dia sayang, cinta betul nak baca Quran. Dan memang ulama kita memang macam tu kan.
Kan, sentiasa longing, kita panggil apa, longing untuk baca Quran. Sentiasa sehari kalau tak baca Quran ni rasa tak sempurna hidup. Kan, dan mereka ni digelar apa, ahlillah. Kan, ahlillahi wa khassatu. Ahli Quran digelar sebagai apa, ahlillah. Kan, ahlillah. Kalau apa ni, ulama hadis dipanggil apa, ahlun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama Quran, orang hafiz Quran, orang yang sentiasa dengan Al-Quran, ialah dipanggil apa, ahlillah. Of course, ni satu kemuliaan. Kan, ni satu kemuliaan. Begitulah juga dengan hadis. Jadi dua ilmu ni kalau kita sentiasa pun dah cukup dah tuan-tuan. Kan, sentiasalah kita dengan Quran atau dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa je. Imam Al-Ghazali rahimahullah dikatakan bahawasanya akhir hidup dia sentiasa baca Sahih Bukhari. Dan di akhir hidup dia sentiasa baca Sahih Bukhari. Waktu awal-awal hidup dia tu semua ilmu lah dia bahas. Hadis pun dia bahas juga. Tapi dia ni terkenal dengan apa? Ilmu kalam, ilmu fiqh, ilmu usul, ilmu apa ni? Yalah, ilmu kalam falsafah, ilmu mantiq. Kan, dia ada 4-5 kitab ilmu mantiq. Kan, kitab usul fiqh ada 3-4 kitab usul fiqh. Kan, kitab fiqh dia banyak lah. Kan, tak cerita lah. Dalam semua bidang lah. Semua bidang Imam Ghazali ni subhanallah. Kan, dalam semua bidang ilmu akliyah dia ada tulisan. Dalam bidang fiqh, usul fiqh dia ada tulisan. Dalam tasawuf pun dia ada tulisan lah ketika mana dia suluk kan. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di akhir hayatnya katanya beliau ni orang yang banyak membaca hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya daripada sahih Al-Bukhari. Maka kita pun sepatutnya jadikan itu kita punya bacaan lah. Kan, baca apa? Baca kitab-kitab hadis Nabi SAW. Kan, tuan-tuan apa nak baca tu, Riyadhus Salihin, Al-Adhkar, itu memang yang standard tu. Itu pun kita tak habis-habis baca juga kan. Baca apa tu? Fadailul Amal, hadis Nabi juga. Kan, Fadailul Amal, kitab yang bagus. Kan, bagi kita semangat nak amal. Boleh? Jadi baca hadis Nabi. Dan tanda mencintai Al-Quran ialah mencintai Nabi SAW. Dan tanda mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah cintakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda-tanda mencintai Allah dan mencinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam itu ialah cintakan akhirat. Dan tanda-tanda mencintai akhirat, ada orang dia sayang, dia cinta akhirat, dia tak ada dah fikir dunia ni khalas lah. Kan, dunia ni dah tak boleh nak bagi dia apa lah kan. Kan, ada orang nak dunia kan. Tapi kalau orang tu cerdik kan, ataupun orang tu sedar lah kan, sedar bahawasanya dunia ni tak boleh nak bagi full apa yang dia nak pun, kita boleh usaha kan. Tuan-tuan nak jadi kaya, sekaya-kayanya pun dia masih kaya dunia lah kan. Tuan-tuan tak boleh pun beli bumi ni kaya mana pun tuan-tuan kan. Boleh lah nak beli pulau kecil-kecil tu kan. Saya tengok orang-orang kaya ni kan ada beli pulau kan, subhanallah lah, kaya lah tu kan. Tapi kaya macam mana pun terhad lah dunia lah. Walaupun sekarang ni ada cubaan untuk kita membina rumah di planet Marikh kan. Yalah, Tesla dan Elon Musk dan sebagainya kan. Tapi ya khalas lah kan. Masih tahap lagi pertama lah kan. Kalau kita boleh tawan pun Mars, masih tahap lagi pertama lah. Betul? Tak terbatas je kan. Kita punya keinginan ni di dunia ni terbatas. Jadi kalau kita cerdik, akhirat lah segala-galanya. Kan, level pertama di dalam syurga pun lebih dah daripada seluruh dunia ni dan segala isi-isinya semua pun. Level pertama je syurga, belum level atas-atas lagi. Betul? Maka orang yang cerdik, khalas lah, dunia ni nak apa sangat kan. Kita makan kenyang, ke akhirat makan tak kenyang dan tak lapar pun kan. Kita memang makan untuk menikmati. Sini minum 2 gelas kembung dah kan. Ke akhirat minum tak kembung-kembung pun kan. Sini kita buat hubungan badan sekali dah tak larat dah kan. Ni esok lusa atau bila-bila pula kan. Kat sana tiap-tiap hari mungkin Allah alam, itu je lah yang dia buat. Jadi tak berhenti nikmat tu. Jadi kalau orang cerdik, dia tak khalas kan. Syurga tunggu akhirat kan. Kita kat sini kan, orang zalimi saya, ya memang kita tak akan dapat keadilan yang mutlak di dunia ni kan. Hakim tak menghakimi saya dengan sebenar-benarnya, ya memang hakim tak tahu. Hakim hanya tengok hukum yang zahir, dia tak tahu hakikat sesuatu. Siapa yang tahu hakikat sesuatu? Ahkamul hakimin, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tunggu akhirat. Memang dunia ni memang tak adil kan. Memang kita tahu, kita nak cari keadilan kat dunia memang tak mungkin. Tak mungkin, memang itu sifat dunia
Kan? Memang itu sifat dunia. Setiap orang ada kezaliman dia. Kan? Setiap orang ada kezaliman dia. Kalau kita tengok kan orang kena bunuh, kan? Tapi tak jumpa pembunuh. Kan berapa banyak kes yang tak jumpa pembunuh dia. Tak payah tengok luar, negara luar, tengok Malaysia sudah. Kan? Saya tengok kes waktu saya kecil-kecil dulu kan. Apa? Pemberita ke siapa tak kena bunuh tu kan. Masuklah surat khabar, pumpang. Last tak ada. Tengok macam kes tu macam dah nak kena tangkap dah kan. Terlepas. Kan? Yalah, tak apalah. Kita tak tahu siapa yang bunuh. Kan? Subhanallah. Jadi tak apa dia lepas kat dunia. Kan? Siapa pun, bukan kita nak kata yang terlepas tu memang salah. Tak. Kita pun tak tahulah. Siapa pun lah yang buat jahat kan. Terlepas lah. Tapi akhirat, kita nak tuntut keadilan kita ke akhirat. Dan takkan seorang pun terlepas. Hatta diri kita sendiri pun takkan terlepas. Jangan cakap kat orang je. Tak. Tengok tu, kita ni pun kalau kita ada kezaliman, kita pun takkan terlepas. Kalau kita menzalimi orang di dunia ni, kita pun takkan terlepas. Jadi, hati-hatilah. Hati-hati. Betul? Baik. Tetapi apa yang kita nak sebut ialah orang tu akan cinta ke akhirat. Dan tanda-tanda mencintai akhirat itu ialah bahawa dia cinta kepada dirinya. Dan tanda-tanda mencintai dirinya itu ialah bahawa dia bencikan dunia. Dan tanda-tanda bencikan dunia itu bahawa dia tidak mengambil daripadanya, melainkan sebagai bekal dan belanja diri. Dia ada orang-orang yang zuhud, kan? Dia tak perlu dunia lebih-lebih. Kan? Saya dunia ni cukup lah. Kan? Saya dunia ni cukup. Apa yang saya makan, dah khalas, selesai. Saya tak perlu lebih-lebih. Kan? Saya tak perlu lebih-lebih. Para masyayikh kita ajar kita macam tu juga. Kan? Contoh, dia dulu mengajar kat sini kan, siapa? Almarhum Syekh Fahmi Zamzam kan. Subhanallah. Daripada ulama yang sangat zuhud lah. Daripada ulama yang sangat zuhud. Khalas. Dunia ni memang tak ada lah kan. Memang tak ada. Saya duduk dengan orang yang duduk dengan dia, suhbah dengan dia kan. Bersahabat dengan dia. Memang Syekh Fahmi, subhanallah. Okay. Tak ada ambil dari dunia ni melainkan yang mudah-mudah je. Kan? Ambil sekadar untuk hidup saja. Baik. Dan katanya lagi man lam yara wilayat ar-rasul alaihi fi jami'il ahwal. Okey. Wa yara nafsahu fi milkihi sallallahu alaihi wasallam la yadhuku halawata sunnatihi li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Okey. Jadi katanya lagi, kata Syekh Sahal At-Tustari ni, dia kata apa? Dia kata barang siapa yang tidak melihat wilayah, yakni perintah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas dirinya dalam segala keadaan, sama ada pada perbuatan atau perkataan, dan tidak memandang dirinya berada di bawah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan merasai kemanisan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah aku lebih dikasihi daripada dirinya sendiri. Jadi Syekh kata apa? Syekh kata siapa yang tak dapat tak nampak wilayah. Wilayah ni apa? Wilayah ni ialah kekuasaan. Kan? Naungan kekuasaan. Macam kita ni wali tuan-tuan. Kita wali kepada rumah kita. Jadi orang yang duduk bawah rumah kita ialah di bawah wilayah kita. Kan? Nak buat suka-suka hati tak boleh. Kan? Nak buat suka-suka hati tak boleh. Siapa nak masuk rumah, siapa nak keluar rumah, kena dengan izin kita. Kan? Kena dengan izin kita. Sebab tu kita memang boleh marah anak kita. Kan? Kita boleh halang anak kita daripada keluar. Awak nak pergi mana? Tak payah duduk rumah. Kan? Cuma sekarang ni payahlah kan. Zaman sekarang ni yalah, saya rasa mak ayah zaman dulu anak balik malam mengamuk kan. Betul? Sekarang tak tahulah macam mana. Tapi kalau sekolah rendah tu biasa bolehlah kawan lagi sekolah menengah kan. Kalau dah kerja tu payahlah sikit. Yalah, kita pun faham lah. Tapi kita ada wilayah lah. Kita boleh cakap, kita boleh tegur. Sebab tu ialah kawasan kita. Terutama anak-anak yang masih kita tanggung lah. Terutama. Baik, jadi tapi kita ni dari sudut yang lebih besar, kalau kita tidak nampak bahawasanya kita ni berada di bawah wilayah Nabi SAW, maka kita tak akan rasa kemanisan iman. Dan kalau kita tak rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seluruh perkataan dan perbuatan Nabi itu ialah kita sepatutnya mencontohi perkara tersebut, maka kita tak rasa kemanisan iman. Begitu juga kita tak memandang diri kita ni di bawah milik, kan? Di bawah milik Nabi. Maksudnya memang kalau Nabi nak suruh kita buat apa pun kita kena buat lah. Macam tu. Kita ni macam hamba Nabi SAW.
Sebab tu ada sebahagian para ulama tu dia ada nama kan kat Malaysia ni kita tak biasa dengar. Tapi kalau kat Mesir ada nama dia Abdun Nabi kan, hamba Nabi. Kan Abdun Nabi. Ada sebahagian para ulama kan nama dia Abdun Nabi, Syekh Abdun Nabi. Ada dia nama kan. Nama tu kita tak biasalah kat Malaysia ni kan. Jadi sebab apa dia nampak bahawasanya diri mereka ni ialah di bawah perintah Rasulullah. Apa saja yang Nabi buat, sebab tak mungkin Nabi akan buat, Nabi akan suruh dia buat maksiat. Tak, hasya. Kan? Hasyahu sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin Nabi suruh kita buat maksiat. Maka apa saja yang Nabi suruh kita buat, maksudnya memang Nabi suruh tu untuk kita masuk syurga. Kan? Semua yang Nabi buat. Kan? Kenapa Nabi nangis malam-malam? Kerana nak umat dia masuk syurga lah. Apa yang Nabi minta? Ummati kan. Kan ada hadis, bukanlah waktu meninggal, tapi ada hadis lain yang Rasulullah sebut umat aku. Memang Rasulullah ingatkan kita. Ingatkan kita untuk apa? Tak ada lain, nak suruh kita ni masuk syurga. Itu je. Kan? Nabi harapan Nabi apa? Ialah masuk syurga. Nak umat-umat dia ni masuk syurga. Tak mungkin Nabi nak suruh kita buat satu benda yang berat untuk masukkan kita dalam neraka. Tak mungkin lah. Maka kalau orang faham situasi itu, maka dia akan buat segala-galanya untuk Nabi SAW. Dan dia, kalau apa saja yang Nabi suruh buat, dia akan buat lah. Itu je. Kalau apa saja sunnah-sunnah Nabi dia kan, beratus-ratus sunnah Nabi tu, dia akan buat, insyaAllah. Okay? Sebab kalau dia nampak tu, dan ketika itu dia akan apa? Dia akan dapat kesempurnaan. Dia akan dapat kesempurnaan iman dan kemanisan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ketika mana apa? Ketika mana dia meletakkan, memposisikan diri dia di bawah milik Nabi SAW. Kata Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, lakinil mutaakhiruna ra'aw madhahu bisyama'ili wal kamalat min a'zamil qurbi wat ta'at li ajli ta'alluqi bi janabihi syarif wa tabarruki bi khidmati qadrihi al-munif fa aktharu min madhihi wa tafannanu fihi fununan kathira. Jadi kata Imam Bajuri, artinya tetapi para syuara ni ahli-ahli syair lah, penyair-penyair yang datang kemudian, mereka itu memandang bahawa pujian dan sanjungan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebesar-besar taqarrub. Taqarrub ni apa? Perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan perbuatan taat kerana bergantung kepada peribadi yang mulia dan mengambil berkat dengan berkhidmat pada keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama mutaakhirin daripada kalangan penyair, contohnya siapa? Macam Imam Busiri lah, kan, pengarang qasidah Burdah itu. Mereka melihat bahawasanya di antara jalan untuk kita ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak memuji Nabi. Kerana itu kenapa mereka membuat qasidah kan? Qasidah Mudhariyah, qasidah Muhammadiyah, qasidah Burdah, qasidah Hamziyah. Kan semua tu ialah untuk apa? Untuk puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu banyak menyusun syair-syair dan pujian yang indah untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu mencipta pelbagai pujian dan sanjungan yang banyak terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kenapa kita pun baca qasidah Burdah, dan subhanallah mujarrab. Qasidah Burdah ni dibaca daripada timur ke barat. Kan? Satu-satunya syair, satu-satunya poems yang yang dibaca, ditranslate ke banyak bahasa. Kan? Ke banyak bahasa dan dibaca ritually, kan, ritually di seluruh dunia. Tidak ada lain ialah qasidah Burdah kepada Nabi SAW. Kan, orang putih baca, diterjemahkan dalam bahasa orang putih. Dalam bahasa Melayu pun kita ada terjemah. Indonesia subhanallah memang hafal, dibaca tiap-tiap minggu. Di tanah Arab pun baca tiap minggu, di tanah Jawa pun tiap-tiap minggu. Subhanallah. Kan, qasidah Burdah ni subhanallah, ada ulama-ulama yang daripada kecil hafal qasidah Burdah. Syekh Fahmi Zamzam almarhum, hafal umur 15 tahun 14 tahun tu dia dah hafal dah qasidah Burdah. Dia kalau sakit, dia buat apa dulu? Baca qasidah Burdah dulu. Kan, Syekh Fahmi Zamzam bila sakit, ubat dia yang pertama ialah apa? Baca qasidah Burdah. Sebab apa? Qasidah Burdah ni dia punya cerita lah. Nak percaya, tak nak percaya sudah.
Dan pengarang dia tu ketika mana dia sakit lumpuh. Dia ni penyair kepada raja Mesir. Kan Imam Busiri ni penyair kepada raja Mesir. Kemudian bila dia sakit lumpuh tu, yelah tak boleh nak pergi penyair lah dekat istana kan. So dia buat apa? Waktu dia duduk tu, dia taubat dan dia insaf. Jadi dia mengarang syair sebagai jalan untuk bertawassul dengan Nabi SAW. Jadi dia buatlah qasidah burdah tersebut. Tengah-tengah dia buat, sambil dia tengah lumpur tu, tengah sakit tu, kemudian dia tertidur, tengah tidur tu Nabi datang. Ya, Nabi datang, bagi dia selendang kan. Bagi dia selendang hijau tu. Jadi burdah tu lah, burdah tu selendang. Dia bangun, dia sembuh daripada sakit dia dan dia tengok di atas badan dia ada selendang hijau tersebut. Seperti mana yang Nabi bagi kepada Sayyidina Ka'ab bin Zuhair kan. Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Begitulah juga seperti mana yang dia dapat. Jadi disebabkan tu, bila Nabi bagi tu, dia terus sembuh. Kan, dia bagi tu dia terus sembuh. Dan syair tu dia tak bagi tahu kat orang, tapi ada orang-orang soleh yang datang. Syekh mana syair? Syair apa pula? Tak, aku malam tadi aku mimpi, aku dengar Nabi baca. Dibacakan syair ni di sebelah Nabi SAW. Kan, jadi minta-minta. Dia tak bagi tahu pun dia buat syair tu. Tapi orang dah tahu dah. Ni kisah lah. Nama syair tu Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah. Itu nama asal dia. Kan, 160 bait syair kan. Tetapi orang semua kenal dengan apa? Qasidah burdah. Sebab apa? Sempena peristiwa dia dipakaikan burdah oleh Nabi SAW. Kan. Jadi itu kisah lah. Sekali lagi saya sebut ni cerita kan. Nak percaya-percaya, tak nak percaya sudah. Saya percayalah. Tuan-tuan nak kata saya ni ahli tahyul ke apa, silakan lah. Saya pun tak kisah kan. Sebab ada orang tak percaya kan mimpi-mimpi ni. So saya disclaimer awal-awal lah. Okay, disclaimer awal-awal. Tapi saya sukalah. Saya percaya. Okay, kisah tu masyhur, boleh baca lah dalam kisah-kisah kitab para ulama. Ala kulli hal, nak sebut apa? Imam Busiri ni, ulama-ulama selepas tu bila sakit dia jadikan bersempena kan. Imam Busiri tu sembuh sakit dia dengan baca karang qasidah tu, maka mereka pun bila sakit mereka baca qasidah burdah. Ada kan, subhanallah. Jadi itu semua ialah dia punya i'tiqad lah tuan-tuan. I'tiqad. Kita tak kata ni khurafat ni kan. Tak. Itu terpulang lah tuan-tuan. Ada orang dia boleh sembuh dengan mungkin minum air. Ada orang boleh sembuh dengan buat itu, buat ini kan. Dan sebagainya, masing-masing lah. Tapi ada orang boleh sembuh dengan apa? Dengan mengingati Nabi SAW. Ya. Itu placebo je. Tak kisahlah tuan-tuan kan. Tak kisahlah. Kan? Yang penting sembuh. Kan? Yang penting sembuh. Boleh? Allah alam. Maka dengan mengetahui kemuliaan baginda Nabi SAW dan menunaikan hak-haknya dan menjalani atas jalan yang dibawa datang olehnya, maka dapatlah seseorang itu menyempurnakan menyempurnakan iman dia dan ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mendapat redanya tabaraka wa ta'ala. Boleh? Baik, selesai. Yang kedua, baru masuk poin kedua. Akan bertambahlah pengetahuan kita terhadap keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertambahlah keimanan kita terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam serta terbitlah kecintaan dan kerinduan yang mendalam terhadapnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Taala kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri atau suami-suami kamu, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk beragamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Kan? Jadi dalam ayat tu Allah Ta'ala kata apa? Qul in kana aba'ukum, ayah kamu, abna'ukum, anak kamu, ikhwanukum, saudara mara, azwajukum, pasangan, ashiratukum, family, amwal, harta, tijarah, perniagaan, masakin, rumah, semua itu ahabba ilaikum, lebih kamu cintai. Maksudnya apa? Ini semua benda yang manusia normally sukalah. Kita sayang kan? Sayang rumah kita dah sayang ustaz nak jual. Kenapa orang tak nak jual rumah?
Kan, walaupun dia dah mungkin dah nak pergi kan, sayanglah ustaz kan, dah lama dah duduk sini, di sini ada kenangan kan, jatuh bangun bisnes saya kan. Saya ada guru kan, dia ada kereta, dia masya-Allah lah, dah kaya lah kan, guru bisnes lah. Okey, kita follow ni kan, guru-guru bisnes ni. Jadi dia ada satu kereta first dia kan, kereta buruk. Dia kata, saya sayang nak jual kereta ni ustaz. Walaupun buruk lah, kita buruk, kereta lama. Tapi inilah dia bermula dengan kereta itu kan. Kereta tu lah dia jual, berpanas ni kan, tidur dalam kereta tu, berumah dalam kereta tu kan. Jadi kenangan tu mahal kan. Jadi dia sayang lah nak tinggal. Nak jual kan, sayang nak jual. Jadi orang masing-masing ada benda yang dia sayang lah. Tetapi semua benda yang dia sayang itu tidak boleh lebih dia sayang daripada Allah dan Rasul. Tu je. Sebab apa? Kalau dia lebih sayang semua benda tu daripada Allah dan Rasul, Allah Ta'ala kata apa? Tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Kata para ulama tafsir, yakni azab seksa. Kan? Bayang tuan-tuan, apa kesalahan dekat sini? Kan? Ada buat maksiat? Consider maksiat lah. Ada dia buat mencuri barang orang? Tak ada. Dia pecah rumah orang? Tak ada. Dia ambil bini orang? Tak ada. Dia ambil anak orang? Tak ada. Pukul orang? Tak ada. Masalah dia apa? Satu je. Masalah dia mencintai semua yang disebutkan tadi lebih. Maksudnya boleh sayang, tapi jangan lebih. Itu je. Jangan lebih dari apa? Jangan lebih dari Allah dan Rasul. Kan? Sebab kalau lebih dari Allah dan Rasul, maksudnya kita akan prefer mereka-mereka itu lebih daripada Allah dan Rasul. Itu point dia. Jadi bila kita buat macam tu, maka menunjukkan apa? Menunjukkan kita ni tidak tahu prioriti. Maka bila macam tu Allah Ta'ala ancam dengan azab seksa. Tuan-tuan, bila diancam dengan seksaan, maksudnya apa? Maksudnya benda tu dosa. Maksudnya kalau tak dosa, buat apa nak diancam? Kenapa orang ancam kita? Sebab memang dia nak ancam kita. Dia benda tu tak baik lah kan. Bila Allah Ta'ala ancam semua dalam Quran tentang ancaman-ancaman, jangan buat ni kan, jangan riba. Ancaman Allah Ta'ala, jangan makan riba. Siapa makan riba ni, Allah Ta'ala ancam dengan apa? Berperang dengan Allah Ta'ala. Itu kan ancaman. Maksudnya kita tahulah haram. Maka beginilah juga. Siapa yang tak mencintai Allah dan Nabi lebih dari segala-galanya, maka Allah Ta'ala ancam dengan apa? Dengan azab. Maksudnya tak mencintai Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya, ini ialah maksiat. Dosa. Subhanallah. Tak ramai orang ambil perhatian. Orang-orang rasa, okeylah, kita percaya dengan Nabi, saya beriman dengan Nabi Muhammad ni. Cuma yalah, kalau kita nak baca-baca maulid-maulid ni, tunggu bulan maulid nantilah kan. Para ulama kita tiap-tiap minggu baca maulid. Kan? Tuan-tuan tengok, para ulama kita tiap-tiap minggu baca maulid. Dulu subhanallah, masjid ni tiap-tiap bulan kot baca maulid. Saya wallahualam sekarang masih ada kita kan. Tapi dulu masjid ni subhanallah kan. Meriah subhanallah. Okey. Cuma kenapa? Untuk ingatkan diri kepada Nabi SAW. Kan, untuk ingatkan diri kita kepada Nabi SAW. Attachment kita. Dan Allah Ta'ala akhiri ayat tu dengan apa? Allah Ta'ala kata, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allah Ta'ala akhir ayat tu dengan apa? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan apa? Tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Maksudnya Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala nisbahkan orang yang tak cinta Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya sebagai apa? Sebagai orang fasik. Fasik maksudnya apa? Buat dosa lah tuan-tuan. Buat dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Dan ataupun buat berkekalan buat dosa kecil lah. Itu kan fasik. Subhanallah. Maka sebab tu kita kena buatlah. Kalau kita masih tak ada cinta kat Nabi, kita kena buat usaha untuk mencintai Nabi SAW. Buatlah apa-apa pun. Antaranya ialah menambah ilmu. Sebab tu kenapa disebut di sini. Jadi InsyaAllah nanti kita sambung lagi tuan-tuan. Saya rasa dah masuk waktu dah. Dah masuk dah? 29 saat lagi. Jadi yang baik itu datang dari Allah, kurang itu datang dari diri saya sendiri. Moga-moga ada kebaikan, salah silap, kekurang-kurang tu daripada saya. Moga Allah Ta'ala menambahkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk ikut sunnah Nabi SAW. Dan juga sentiasa mudahkan, ringankan, bantu lidah kita untuk sentiasa berselawat kepada Nabi SAW. Untuk sentiasa menyebut tentang Nabi SAW. Untuk ingatkan orang lain tentang Nabi SAW. Dan juga agama Islam. Jadi cukup sekadar itu. Wallahu ta'ala ala wa ala sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.